Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 8 ingin membentangkan tajuk kajian kami iaitu amalan logik dalam falsafah dan kepentingannya dalam kehidupan. Sebelum memulakan perbincangan ini, memperkenalkan diri, saya Nur Alia Atirah binti Muhammad Rusdi, bernombor matrik 1201845. Latar belakang kajian yang kami laksanakan adalah falsafah merupakan satu disiplin ilmiah mengusahakan kebenaran umum dan asas melalui pengamatan dan penyelesaian masalah yang mendasar dan umum tentang persoalan seperti keberadaan, pengetahuan, nilai, akal, fikiran dan bahasa. Para pengamal bidang ini disebut sebagai ahli falsafah, ahli fikir atau filsuf. Secara umumnya, falsafah mempunyai ciri-ciri seperti berikut. Yang pertama, merupakan satu usaha pemikiran yang tuntas. Yang kedua, tujuannya adalah untuk mendapatkan kebenaran. Kajian pada kali ini tentang amalan logik falsafah dan kepentingan dalam kehidupan. Falsafah dan kehidupan berkait rapat dalam menentukan sebuah bangsa dalam keadaan yang bermoral. Kekuatan akliyah digunakan juga tetapi tidak sama beratnya berbanding dengan kerja praktikal. Dari sudut hierarkinya, kerja-kerja akal yang datang dahulu dan kemudian disempurnakan oleh kaki, tangan dan anggota badan. Maksudnya, kerja-kerja lahir itu adalah terjemahan dari apa yang telah diputuskan oleh rumusan akal. Maka kerja akal yang perlu tepat dan jelas. Amat jarang orang merujuk kepada corak berfikir falsafah atau perbincangan bersifat falsafah. Apa yang sering ditanggapi umum ialah falsafah itu adalah sesuatu ilmu yang eksklusif, bombastik, teoritis dan penuh dengan impian yang sukar untuk dicapai. Terdapat banyak juga masalah yang timbul dalam kajian antara amalan logik falsafah dan kepentingan dalam kehidupan. Ini kerana sesetengah masyarakat kini tidak lagi mengamalkan beberapa aspek antara amalan logik falsafah dan kepentingan dalam kehidupan. Selain itu, terdapat beberapa individu tidak memahami konsep antara amalan logik falsafah dan kepentingan dalam kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama yang diberi Muhammad Alif Haikal bin Muhammad Zulki. Nombor matrik 1201844. Saya daripada kos Sunnah Pengurusan Maklumat. So, untuk video hari ini saya ingin menjelaskan objektif kajian kumpulan kami, amalan logik falsafah dan kepentingan dalam kehidupan. Okey, yang pertama ialah untuk menjelaskan definisi logik dan jenis logik. Yang kedua, menyatakan bagaimana logik boleh membantu mengelakkan berlakunya falasi. Yang ketiga, menerangkan bagaimana pandangan Islam terhadap logik. Adakah logik itu selari dengan Islam? Yang keempat, menjelaskan kepentingan amalan logik falsafah dalam kehidupan seharian. Manakala skop kajian, terdapat banyak isu yang dibangkitkan oleh pengkaji lepas mengenai antara amalan logik falsafah dan kepentingan dalam kehidupan. Oleh itu, kajian ini memfokuskan kepada rakyat Malaysia yang berumur 18 hingga 50 tahun. Kerana kebanyakan mereka sering terdedah dengan isu-isu berkaitan antara amalan logik falsafah dan kepentingan dalam kehidupan moral. Walaupun hanya bergerak aspek yang dikaji, kajian ini tetap menempuh kesukaran dan kesulitan. Hal ini kerana petunjuk ini perlu dinilai dan dibahagikan kepada beberapa subtopik. Oleh itu, bagi mengatasi jumlah teks yang banyak untuk dikaji, kajian ini menumpukan kepada teks-teks dan sumber-sumber yang berfokus kepada petunjuk kajian ini sahaja. Nama saya Muhammad Alif Haikal bin Rusli, nombor matrik 1201834. Sorotan literatur. Logik merupakan satu bidang yang mengkaji penaklukan manusia. Bidang ini berupaya menjadi kaedah untuk mengesan falasi dalam hujah mengenai pendidikan. Ia berupaya membuatkan manusia faham ilmu logikal selari dengan ilmu logik akal. Hasil kajian menjelaskan bahawa dalam konferensi pendidikan Islam yang pertama yang diadakan di Mekah pada tahun 1977, pakar-pakar merumuskan ilmu secara dasarnya dibahagikan kepada dua, iaitu ilmu nakli dan ilmu akli.
Kehidupan manusia dipenuhi dengan proses yang memerlukan kemahiran membuat keputusan. Apabila membuat keputusan, manusia lebih cenderung untuk mendapatkan jawapan yang betul dan tepat. Dalam konteks penulisan ini, perbincangan konsep sudut pandangan logik lebih bertumpu kepada perbincangan ilmuwan logik falsafah barat. Menurut sejarah Islam pula, Al-Farabi menumpukan lebih banyak usaha dan tenaga beliau kepada bidang logik berbanding dengan bidang-bidang yang lain. Di antara kitab-kitab logik yang beliau hasilkan ialah Kitab Al-Huruf yang menerangkan dengan jelas tentang hubung kait di antara ilmu logik dan tata bahasa Arab, dan Kitab Al-Burhan yang membezakan dua perilaku kognitif dalam pemikiran manusia, iaitu mudah dan kompleks. Al-Farabi juga menyatakan bahawa logik ialah satu bentuk tata bahasa alam yang perlu diikuti sebagai undang-undang. Tata bahasa tertumpu kepada undang-undang bahasa dan bahasa adalah berbeza ke atas orang ramai, tetapi logik berurusan dengan minda manusia di mana ia sama dan ada di setiap tempat. Di sini dapat kita saksikan Al-Farabi cuba mengasimilasikan tata bahasa dan logik, tetapi logik dianggap sebagai undang-undang secara menyeluruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Fitra binti Muhammad Rafi. Nama matrik 1201835. Seterusnya, kita lihat kepada metodologi kajian. Metodologi kajian merupakan elemen terpenting dalam sesuatu kajian ilmiah kerana ini merupakan cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran penelitian. Oleh sebab itu, setiap bidang penyelidikan mempunyai metod tersendiri. Kami menggunakan kaedah kajian kualitatif yang akan menekankan data bersumberkan data lampangan yang diperolehi daripada kajian lapangan seperti pengumpulan data. Namun, kajian ini juga dibantu dengan kajian kepustakaan iaitu library research. Secara khususnya, data yang diperolehi terdiri daripada data sekunder dan data primer. Data primer juga akan diperoleh melalui kajian terhadap buku yang berkenaan. Selain data primer, penyelidik juga menggunakan data sekunder dengan merujuk kepada tulisan daripada sarjana dan juga penulis lain sama ada dari dalam dan juga luar negeri untuk menyokong kajian ini. Melalui data sekunder ini juga, penyelidik akan mendapatkan maklumat melalui internet yang berkaitan dengan persoalan. Definisi logik. Logik berasal daripada satu perkataan bangsa Greek, oyos atau logos, manakala daripada bahasa Yunani, logike. Ia bermaksud fikiran, idea, hujah, alasan atau prinsip. Ia adalah satu pembelajaran tentang prinsip-prinsip kesahihan sesuatu sama ada secara inference, sesuatu yang sudah diketahui secara tidak langsung, dan memanfaatkan sesuatu yang diketahui setelah dijalankan kajian. Pemikiran logik adalah salah satu cara pemikiran yang kerap dan suka digunakan dalam merancangkan sesuatu perkara terlebih dahulu. Secara amnya, logik difahami sebagai apa yang boleh difahami oleh akal manusia, dengan menggunakan bukti bagi menjelaskan sesuatu yang kurang jelas pada awalnya. Pemikiran secara logik ialah cara seseorang melihat sesuatu dengan daya usaha untuk mengenal pasti apa yang salah dan apa yang betul mengikut logiknya. Edward de Bono dalam bukunya Thinking Cause menyatakan bahawa logik ialah satu cara menjana maklumat daripada sesuatu keadaan. Maklumat yang hendak dijana ialah sesuatu yang benar dan diterima akal. Berdasarkan kefahaman ini boleh dirumuskan bahawa berfikiran logik ialah sesuatu jalan pemikiran. Jenis logik terbahagi kepada dua. Yang pertama ialah logik deduktif, yang kesehan dan kekukuhan daripada penakulan, manakala yang kekuatan daripada penakulan induktif. Logik induktif sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita alami dalam sehari-hari, di mana logik induktif ini memberi jalan untuk melakukan penyelesaian masalah atau penyimpulan yang dilakukan oleh seseorang manusia. Yang menjadi kepentingan dalam logik induktif adalah hal-hal analog. Antara analog logika induktif, contohnya, Ali asal dari Kelantan, orangnya baik. Abu berasal dari Kelantan, orangnya baik. Mamat berasal dari Kelantan, orangnya baik. Al-Haikal berasal dari Kelantan, bererti orangnya baik. Berdasarkan contoh logik induktif tersebut, dapat dikatakan bahawa analogi tiga orang dapat diambil kesimpulan bahawa Al-Haikal juga orang baik kerana dia daripada Kelantan. Okey, manakala logik deduktif adalah logik yang menyatakan kesimpulan daripada umum kepada sesuatu yang khusus. Cara berfikir logik deduktif adalah cara berfikir yang berurusan dengan penarikan kesimpulan dari kategori yang umum menjadi yang khusus. Logik deduktif disangka logik formal kerana yang dibicarakan hanya bentuknya sahaja dan terlepas isi apa yang dibicarakan. Antara argumen logik deduktif. Premis 1. Setiap manusia akan mati. Premis 2.
Alif seorang manusia. Kesimpulan, Alif akan mati. Assalamualaikum, nama saya Norin Alia Natasha binti Syahrum, memegang nombor matrik 1201838. Saya akan menerangkan tentang objektif 3, iaitu bagaimana logik dapat mengelakkan berlakunya falasi. Pertama sekali, saya akan menerangkan tentang maksud falasi dan pembahagiannya secara ringkas. Falasi ialah hujahan yang palsu yang mengelirukan untuk memperdayakan orang supaya menerimanya sebagai sah dan benar. Falasi berasal daripada perkataan falo yang bermakna saya menipu. Hujahan ini pada sekali imbas nampaknya benar dan sah, tetapi sebenarnya tidak. Pada umumnya, falasi terbahagi kepada dua jenis, iaitu falasi formal dan falasi tidak formal. Falasi formal itu berlaku apabila kita tidak menggunakan peraturan-peraturan yang betul di dalam logik induktif dan diduktif. Bila kita mengabaikan penggunaan peraturan-peraturan yang betul di dalam menarik kesimpulan dalam premis-premis, maka kita telah melakukan satu kesilapan ataupun falasi. Falasi informal pula ialah falasi yang tidak melibatkan pelanggaran apa-apa peraturan logik dalam menarik kesimpulan daripada premis-premis. Seterusnya ialah bagaimana logik boleh mengelakkan berlakunya falasi. Yang pertama, membuat hujahan yang baik. Hujahan atau argument ialah proposisi yang merupakan penyimpulan daripada dalil atau bukti. Dalil atau bukti disebut premis. Hujahan boleh terdiri daripada beberapa proposisi. Satu proposisi tunggal tidak dapat menjadi dalil atau premis. Setiap hujahan cuba mendakwa bahawa premis-premisnya membuktikan kesahihan penyimpulannya, tetapi hanya hujahan yang sah sahaja boleh mendakwa bahawa premis-premisnya telah membekalkan bukti-bukti mutamat bagi penyimpulannya. Oleh itu, tugas logik adalah untuk meneliti penyusunan dan kandungan premis-premis itu dan hubungannya dengan penyimpulan untuk menentukan sama ada penyimpulannya sah atau tidak. Yang kedua, mengumpul maklumat dan analisis. Pemikiran logik ini digunakan untuk mengumpulkan maklumat dan menganalisis. Maklumat diperoleh berdasarkan pemerhatian menggunakan panca indera dan kemudian dianalisis berdasarkan hipotesis yang telah dikaji. Analisis maklumat membawa kepada lahirnya teori dan kesimpulan yang logik. Hal ini dapat mengelakkan berlakunya falasi dalam berhujah. Yang ketiga, penggunaan pemikiran kreatif dan kritis. Gabungan antara pemikiran kritis dan kreatif amat penting dalam pemikiran logik. Kedua-dua kemahiran berfikir ini merupakan asas terpenting untuk mencapai kebolehpercayaan teori atau keputusan berdasarkan logik. Kaedah pemikiran kreatif dan kritis mampu mendorong seseorang individu untuk menguji kebenaran sesuatu hujah agar tidak membentuk kesimpulan yang salah lalu mengakibatkan berlakunya falasi. Di samping itu, pemikiran kreatif dan kritis juga dapat membentuk keupayaan memproses maklumat dan menghasilkan sesuatu yang baru. Dalam konteks yang lebih luas, kritis dan kreatif boleh digunakan secara menyeluruh dalam proses menyelesaikan masalah. Seterusnya, definisi ilmu logik menurut Islam adalah ilmu mantik atau dikenali sebagai ilmu logik telah digunakan secara meluas sejak sekian lama. Pengertian ilmu mantik secara amnya terbahagi kepada dua, iaitu dari segi bahasa dan juga istilah. Dari segi bahasa, perkataan mantik berasal daripada bahasa Yunani iaitu logos yang bermaksud kata atau fikiran yang benar. Menurut bahasa Arab pula, perkataan mantik bererti pertuturan atau percakapan, manakala ungkapan mantik dalam bahasa Melayu difahami sebagai ilmu yang membahaskan sesuatu menggunakan akal. Mengikut istilah pula, mantik diberi berbagai maksud oleh pakar ilmu mantik, antaranya ialah Ibn Sina yang mendefinisikan ilmu mantik ialah ilmu yang mengawal pemikiran manusia daripada tersalah sewaktu berfikir. Manakala Imam Al-Ghazali menakrifkan ilmu mantik sebagai suatu ilmu yang dapat membezakan di antara suatu ilmu yang membawa ke arah kebenaran dengan ke arah kesamaran dan salah. Kepentingan ilmu logik dalam pemikiran Islam amat berkait rapat dalam aspek-aspek ilmu lain seperti akidah, syariah dan akhlak. Dalam aspek akidah, ilmu mantik dapat memainkan peranan penting. Ia digunakan untuk membuktikan kewujudan Allah yang pada zahirnya ia adalah sesuatu yang ghaib. Di antara kaedah penting dalam ilmu mantik yang digunakan pada dalil akli akidah ialah al-qiyas, khususnya berkaitan perbincangan ketuhanan melalui sifat 20. Di samping itu, dalam bidang syariah pula, ilmu mantik membantu manusia dalam menjatuhkan hukuman ke atas sesuatu kesalahan.
Ilmu mantik ini juga sangat berkait rapat dengan ilmu akhlak kerana ia menentukan kelakuan seseorang pelaku sama ada sesuatu itu buruk atau baik. Di samping itu, dalam bidang falsafah ilmu mantik menurut Al-Farabi ialah ilmu yang membentuk landasan-landasan yang bertujuan dan boleh membentuk pemikiran manusia. Sekaligus ia memandu manusia ke arah kebenaran dalam semua lapangan yang difikirkan oleh akal. Seterusnya, dalam bidang usuluddin pula, ilmu mantik memainkan peranan terhadap diri seseorang untuk mengelakkannya daripada penguasaan nafsu dan naluri yang terlalu berpandukan kepada akal. Ilmu ini juga berperanan untuk memandu seseorang ke arah pengukuhan akidah dan mengakui keesaan Allah dan meneguhkan keimanan seseorang kepada pencipta. Kesimpulannya, ilmu mantik atau logik mengajar kita berfikir dan menilai sesuatu sehingga dapat memanifestasikan fikiran agar mampu mempertimbangkan sesuatu secara realistik. Seterusnya, kita akan lihat kepada pandangan Islam terhadap logik. Adakah Islam ini selari dengan logik? Menurut Muhammad Fauzi Hamad, dalam bidang kajian mantik dan juga falsafah, terdapat perbezaan pandangan di kalangan ahli falsafah dalam menentukan kedudukan mantik. Mantik ini merupakan ilmu logik. Dalam Islam dikenali sebagai ilmu mantik. Sama ada ia alat bagi falsafah atau sebahagian dari falsafah itu sendiri. Namun majoriti ahli falsafah ni berpendapat bahawa mantik adalah alat bagi falsafah dan berdasarkan apa yang dicatatkan oleh Al-Ghazali di dalam Al-Mustafa, ternyata Imam Al-Ghazali ni lebih cenderung bersetuju dengan pandangan mereka di mana beliau melihat mantik sebagai satu metodologi, satu alat dan mukadimah bagi ilmu. Oleh itu, ilmu logik atau ilmu mantik ini merupakan alat terpenting bagi manusia dan dalam bidang kajian Islam. Apatah lagi ilmu mantik ini dianggap sebagai mukadimah ilmu untuk memahami dan menguasai ilmu-ilmu lain seperti ilmu falsafah, usul fiqh dan sebagainya. Perkara ini tidak dapat disangkal lagi kerana manusia telah dianugerahkan akal oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berfikir. Akal fikiran ini sangat berkait rapat dengan ilmu logik atau ilmu mantik. Seterusnya, metod al-qiyas ini boleh membantu umat Islam menguatkan hujah wahyu sehingga dapat dimanfaatkan bagi menangkis serangan musuh-musuh Islam yang juga menggunakan logik akal. Pendapat Ibnu Hamzah dibantah oleh jumhur ulama. Al-Quran telah mencakup semua masalah hukum dalam arti global baik secara langsung mahupun tidak langsung bagi penunjukan Al-Quran sebagai sumber hukum terhadap masalah yang ada. Oleh itu, ulama usul fiqh juga turut menggunakan kaedah al-qiyas dalam mengistinbatkan hukum-hukum fiqh. Jadi, ilmu logik atau ilmu mantik ini pada pandangan Islam kadang-kadang ada penerimaan dan ada penolakan terhadapnya. Namun, secara umumnya, sikap dan pendirian ulama terhadap ilmu mantik terbahagi kepada dua kumpulan besar, iaitu sebahagian ulama menerima dan sebahagian ulama lagi menolak. Setiap kumpulan mempunyai sebab-sebab tersendiri yang mendorong mereka untuk cenderung kepada menerima atau menolak ilmu logik atau lebih dikenali sebagai ilmu mantik. Kesimpulannya, pandangan Islam terhadap mempelajari ilmu logik atau ilmu mantik ini adalah harus. Jadi, ilmu logik ini selari dengan Islam. Biarpun pada dasarnya pendapat mereka bercanggah antara satu sama lain, namun perlu diingati dan difahami tujuan dan matlamat mereka adalah sama. Menjelaskan kepentingan amalan logik falsafah dalam kehidupan seharian. Pemikiran secara logik ialah cara seseorang melihat sesuatu dan daya usaha untuk mengenal pasti apa yang salah dan apa yang betul mengikut logiknya. Ia juga merupakan suatu proses mencari maklumat, ilmu, data dan fakta mengenai kebenaran sesuatu perkara. Kepentingan logik adalah melatih, mendidik dan mengembangkan potensi akal dalam mengkaji objektif berfikir. Hal ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan manusia dengan keistimewaan akal fikiran berbanding dengan makhluk-makhluknya yang lain. Oleh itu, manusia mestilah menggunakan keistimewaan akal tersebut dengan berfikir sesuatu yang baik dan memberi manfaat kepada diri sendiri serta orang lain. Antara itu, logik juga disebut sebagai undang-undang atau prinsip-prinsip berfikir. Logik memberitahu kita kaedah atau cara berfikir yang betul dan menunjukkan kepada kita perangkap-perangkap berfikir yang boleh mengelirukan dan menyesatkan kita. Hal ini kerana amalan logik merupakan petunjuk yang berguna dalam memilih sesuatu yang bermanfaat dan meninggalkan perkara yang tidak baik. Misalnya, perbuatan mencuri.
Secara logik, perbuatan mencuri adalah dilarang sama sekali di setiap negara. Dan sekiranya seseorang itu mencuri, mereka akan dikenakan hukuman atau denda. Oleh itu, ilmu logik akan membuatkan seseorang itu berfikir terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu. Kepentingan logik dalam kehidupan seharian tidak mungkin boleh kita pertikai, termasuklah pada golongan pedagang, ahli politik, pembuat dasar, perunding, pendidik, penyelidik, ahli sains dan teknologi, dan pelbagai lagi yang mana memerlukan pengamalnya menggunakan kekuatan intelektual mereka ke arah membina sebuah masyarakat yang saintifik, analitis dan kritis. Sekarang saya akan merumuskan secara ringkas hasil dapatan daripada keseluruhan bab yang telah kami kaji. Kajian mengenai amalan logik dalam falsafah dan kepentingannya dalam kehidupan ini telah mencapai objektif-objektif kajian. Logik dapat difahami oleh akal manusia dengan menggunakan bukti untuk menjelaskan sesuatu yang tidak jelas pada mulanya. Logik amat penting dalam membentuk hujah dan penyataan pendapat yang sah dan benar. Pada pandangan Islam, hukum mempelajari ilmu logik adalah harus lagi tidak bercanggah dengan Al-Quran dan hadis. Dengan adanya ilmu logik ini akan melahirkan lebih ramai lagi tokoh-tokoh ilmuwan Islam yang mampu melawan golongan-golongan musuh dan anti-Islam. Kemahiran berfikir secara logik juga dapat membantu manusia lebih mengenali Allah menerusi kekuasaan penciptaannya. Oleh itu, sebagai seorang yang beragama Islam, kita mestilah memanfaatkan pemberian akal yang diberikan oleh Allah dengan sebaiknya tanpa berlaku pencanggahan dengan Al-Quran dan hadis kerana ia termasuk perkara yang batil dan tidak boleh diterima. Seterusnya, amalan logik juga banyak memberikan implikasi yang positif kepada kehidupan. Yang pertama, implikasi terhadap individu. Logik dapat mengelakkan seseorang melakukan kesilapan semasa membuat keputusan. Hal ini kerana kemahiran berfikir secara logik dapat membantu seseorang menggunakan pengetahuan sedia ada untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Pemikiran logik juga membuatkan seseorang mampu membezakan baik dan buruk sesuatu perkara menggunakan akal fikiran yang dianugerahkan oleh Allah dengan baik. Yang kedua ialah implikasi terhadap masyarakat. Logik dapat membentuk masyarakat yang mempunyai ketamadunan yang tinggi. Misalnya, pemikiran logik membantu semua pekerja memproses fakta dan melaksanakan penyelesaian yang munasabah daripada bertindak berdasarkan emosi mereka. Strategi yang disusun berdasarkan logik juga lebih menarik bagi pekerja lain daripada strategi berdasarkan perasaan. Pekerja yang mahir menggunakan logik akan dapat menggunakan pemikiran mereka semaksimum mungkin dalam menghadapi pelbagai cabaran dan tekanan dalam menyelesaikan masalah dengan baik. Terdapat beberapa cadangan untuk meningkatkan kemahiran berfikir secara logik dalam kalangan masyarakat. Antaranya melakukan aktiviti yang memerlukan penggunaan pemikiran yang logik. Contohnya bermain permainan catur. Catur adalah permainan yang mempertimbangkan permainan strategi yang menuntut individu menganalisis data dan membuat keputusan dengan cepat. Permainan catur akan memaksa manusia menggunakan akal untuk berfikir secara logik dan kritis dalam menentukan gerakan yang terbaik ketika menggerakkan buah catur bagi mengalahkan pihak lawan dan memenangi permainan. Yang kedua, mencuba pelbagai perkara baru. Contohnya, seseorang individu itu boleh mencuba untuk menyelesaikan masalah teka silang kata. Permainan ini akan mengasah otak manusia untuk berfikir menyelesaikan masalah. Yang ketiga, guru juga boleh membekalkan bahan belajar yang sesuai dan mencabar kemahiran berfikir anak muridnya. Selain itu, guru boleh meningkatkan jumlah aktiviti penyelesaian masalah. Dalam situasi baru yang diberikan, pelajar perlu menggunakan kemahiran untuk menganalisis, mensintesis dan menilai konsep mana yang sesuai dan dapat diterapkan untuk menyelesaikan masalah. Yang kelima, kaedah soal menyoal adalah kaedah paling popular dalam pendidikan. Memilih kaedah ini dalam proses pengajaran dan pembelajaran dapat menghasilkan interaksi yang berkesan antara guru dan pelajar. Pelaksanaan kaedah ini adalah bahawa guru mengemukakan soalan yang berkaitan dengan kandungan pelajar dan pelajar perlu memberi respon yang sewajarnya. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.